Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ke suara saya? Lari kat luar ni banyak sangat live kat rumah. Dengar suara saya Cik Syikir? Dengar. Okey, saya pakai handphone, laptop pun buka juga tu sebenarnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sama kita lagi malam ni. Alhamdulillah. Kita mulakan kita punya program baca malam ni dengan baca umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, amin amin rabbal alamin. Okey, terima kasih pada semua yang alhamdulillah sama lagi kita malam ni untuk kita sama-sama bersama dengan kita punya speaker Cik Puan Hazirah Hairi malam ni. Alhamdulillah. Malam ni sebenarnya kalau ikut betul PKP kita sambung lagi 2 minggu. Alhamdulillah juga nak macam mana. Nombor satu kita kena syukur juga. Kan nak buat macam mana benda tu yang eksternal. Benda yang kita boleh ubah ialah benda yang berkaitan dengan internal. Tapi bila berkaitan dengan eksternal ni benda yang luar kawalan kita. Susah kita kata nak kawal lah. Tapi saya sering menyarankan untuk ejen-ejen tanah ni walaupun kita lockdown untuk 14 hari campur lagi 14 hari, untuk tuan-tuan cubalah still maintain untuk naikkan visibility. Sama ada di media sosial ataupun naikkan visibility di media-media elektronik lah. Kalau kita mungkin Facebook, Instagram, TikTok macam tu kan. Cuba nampakkan keberadaan kita. Jadi untuk masa PKP ni listing masih boleh dapat masa inilah untuk ejen-ejen yang baru ataupun ejen-ejen lama maintain untuk dapatkan listing-listing yang sedia ada dengan listing-listing yang baru. Jadi aktiviti tak boleh stop. Aktiviti cari listing, analisa listing, inspection tak boleh buat, marketing boleh buat. Jadi inspection mungkin kita boleh buat through minta gambar ataupun kita boleh buat melalui Google Street View ataupun kita boleh buat Zoom dengan klien. Tapi asalnya cari listing, analisa listing dengan marketing tak boleh tinggal lah. Okay, malam ni alhamdulillah kita punya tajuk malam ni macam manalah kita punya Cik Puan Hazirah kita ni dia boleh close setiap bulan dia boleh close lah. Tu kita nak tengok formula dia macam mana Hazirah setiap bulan dia boleh close. Jadi Cik Syikir nanti tolong bagikan co-host pada Cik Hazirah sebab dia pun ada slide yang dah nak dikongsikan malam ni. Alhamdulillah. Okey, Cik Puan Hazirah ada ke, dah masuk ke? Ada. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Dengar ke? Dengar. Okey, alhamdulillah, terima kasih Arya sudi untuk terima jemputan saya malam ni. Apa pun sebenarnya apa yang saya buat setiap malam untuk ambil speaker jemputan ni tujuan saya satu. Tujuan kita supaya tuan-tuan dan puan-puan dan saya sendiri kita boleh belajar sesuatu dari setiap perkongsian yang dilakukan oleh speaker-speaker jemputan kita lah. Itu matlamat kita. Itu asas matlamat kita lah. Jadi yang mana ada tu boleh, kalau on video boleh on video. Sediakan pen dengan kertas. Sebab apa kalau saya pun memang saya ambil pen dengan kertas. Sebab bezanya kita dengan orang lain ialah ilmu. Kalau kita ada ilmu, insyaAllah kita boleh go further, boleh pergi lebih jauh lagi, boleh terbang, boleh tinggi lagi. Saya selalu katakan ilmu akan datang daripada 3 perkara, bacaan kita, pengalaman orang, pengalaman sendiri. So malam ni kita belajar melalui pengalaman orang lain, bagaimana Hazirah mampu untuk buat sale. Mungkin Hazirah boleh bagi, saya segarkan pada Hazirah mungkin boleh mula-mula cerita sikitlah background dulu, buat apa sebelum masuk ke dalam industri hartanah. Silakan Hazirah.
Cuba cakap Hazira. Saya tak dengar suara. Yang lain dengar suara kan? Tak dengar. Tak dengar Tak aku. dengar, tak dengar. Tak dengar. Ya, kejap. Mana Hazira tak dengar. Sekejap ya. Hazira. Okey, dengar ke sekarang? Sorry. Aku boleh Dengar ke? tengok. Sorry. Saya kena pergi dapur. Kat rumah ni line agak slow sebenarnya. Okey, saya merupakan agent AIA Life Plan AIA Public Takaful Berhad. Okey. Dan juga buat hartanah, baru buat hartanah dalam tahun 2019. Okey. Takaful saya buat dari 2017. Dengar ke? Saya takut cakap seorang-seorang. Dengar. Okey, skop bidang takaful dengan bidang hartanah ni lebih kurang sama. Di takaful saya buat personal sales, di bidang hartanah juga kita buat sales kan, ada cari marketing, cari klien. Okey, di bidang takaful saya kena servicing klien saya di takaful dah beratus. Okey, di bidang hartanah juga kita still servicing klien juga. Okey, nak proses loan, nak setupkan SPA dengan peguam. Okey. Di bidang takaful juga saya buat recruitment means recruit agent lah, dah ada group. Di bidang hartanah seawal yang waktu 2019 tu saya tak fokus pada recruitment, saya fokus pada personal sales, tapi saya dah start buat recruitment time tu. Okey, tapi bila saya dah masuk Nilai Harta baru saya start untuk buat group di Nilai Harta. Okey, di bidang takaful juga saya develop and coaching agent. Okey, bila ejen baru ni banyak yang dia kena belajar tentang produk, tentang macam mana nak approach klien. Sama juga dekat bidang hartanah, cumanya dalam bidang hartanah saya amat bersyukur berada di Nilai Harta kerana mempunyai support sistem yang sangat bagus. Contohnya untuk kelas malam ni. Okay. Hazira, boleh tak you on video, tak nampak gambar? Itu pun memang saja purposely tak on video. Okey. Sekejap. Okey. Okey. Nampak ke? Nampak. Hazira taruh sikit, kenal sikit orang tak kenal tu, nama siapa, background apa dulu, kan? Tadi dah start. Sorry. Tadi tak dengar. Tapi sebab line slow dekat atas, kat bilik. So, okey, nama saya. Saya cari slide balik. Slide mula-mula tadi. Slide mula-mula. Okey, saya Nurul Hazira Hairi. Okey, dekat dalam bidang tanah dikenali sebagai Hazira Hairi. Okey, sebab kenapa saya kenalkan diri sebagai Hazira Hairi? Sebab dalam takaful orang dah kenal saya sebagai Nurul. So saya nak ada separation between
hartanah dan tagaful. Kalau contoh prospek WhatsApp kan, okey, dia akan terus tahu, dia akan kontak saya Puan Hazira. So saya tahu lah itu prospek hartanah. Kalau dia panggil saya Nurul, okey saya tahu itu tagaful. So saya separate kan. Even Ren panggil saya, kalangan Ren panggil saya Hazira Hairi. Kalau geng-geng tagaful, agent panggil saya Nurul. Okey, saya merupakan graduate ijazah sarjana muda kejuruteraan sistem maklumat, ibu kepada 3 orang anak yang kecil. Okey, yang ni tadi saya dah cerita kan. Okey, saya memang buat dua kerja. Memang agak sibuk. Okey, macam mana untuk konsisten mempunyai production setiap bulan? Yang pertama, kita kena ada impian yang besar. Waktu saya kecil, saya dilahirkan di dalam keluarga yang biasa. Okey, ayah saya merupakan mandu di estate. Kalau mandu di estate tu maksudnya macam kalau kerja kilang dia supervisor. Macam itulah. Estate ni maksudnya kerja dekat ladang sawit. Dulu saya pun duduk dekat quarters ladang sawit. Kalau pergi sekolah pun kasut warna merah, selalu kena ejek-ejek kawan-kawan. Tapi saya tak kisah pun. Saya tak kisah. Okey, lepas tu kena ada impian besar. Waktu kecil, waktu sekolah rendah saya dah bagi tahu kat adik saya sebab saya anak yang sulung, perempuan. Saya dah bagi tahu kat adik saya, nanti kita dah besar, masing-masing kita kena ada syarikat masing-masing. Alung ada syarikat Alung sendiri, kamu ada syarikat kamu sendiri. Saya memang waktu kecil saya dah berimpian yang besar. Walaupun time tu tak terdedah pun tentang buat bisnes ke apa ke, tak ada pun. Tapi tak tahu kenapa saya ada rasa macam tu. Selalu time tu kita fikir macam kalau nak ada syarikat mestilah mak ayah kena ada syarikat tu boleh mewaris, baru boleh kita warisi syarikat mak ayah. Macam kita Mega Holdings kan, selalu macam tu kan. Tapi saya nak juga walaupun saya rasa ibu dan ayah saya tak mampu nak ada syarikat macam tu. Okey, yang kedua, jelas dengan misi dan visi. Okay, kena tahu misi tu apa, visi tu apa. Bila dah berada di dalam bidang hartanah ni, okay, sebenarnya kita dah satu step untuk membuat bisnes tau. Dia adalah salah satu instrumen di dalam bisnes. Okay, so setiap bisnes kita kena ada misi dan visi kita. Okay, contohnya misi saya untuk setahunan. Okay, katalah untuk setahunan punya misi. Misi saya nak ada income 120,000 tahunan. Hujung tahun saya accumulate saya punya income, komisen saya kena 120,000. Bermaksud misi kita, aku kena achieve setiap bulan 10,000 komisen. Okey, sebagai rent, kita kena tahulah macam mana nak achieve 10,000 komisen tu. Berapa rumah kena jual. Sekurang-kurangnya, okay, kalau kita boleh kira kan, okey. Ni untuk saya lah. Kalau saya nak ada 20,000 komisen setiap bulan, saya kena buat 1 juta. Sekurang-kurangnya 1 juta setiap bulan sales. Okey. So, kalau nak 10,000, saya kena minimum 500,000 sales. Okey. So, macam mana? Setiap minggu 1 case. Itu yang kita kena accurate tau. Supaya kita boleh masuk. Okay, minggu lepas saya dah ada kes, minggu ni saya tak ada kes lagi. Ya, memang betul. Minggu ni saya memang tak ada kes lagi. So saya dah numpang 1. Ada masa 2 hari lagi untuk saya cari 1 kes. Macam tu. Jelas ke setakat ni terlaju sangat saya? Jelas Hazira. Jelas. So kena ada macam tu lah. Okay. Lepas tu yang ketiga kena ada push factor. Okey, waktu saya masuk rent, jadi rent dulu, okey. Saya isi je borang, saya jadi ejen hartanah, saya terus rekrut. Lepas je saya isi submit, saya terus message seorang senior saya. Okey, senior saya di typing. Okey, kami tak rapat pun, saya tak ada nombor phone dia pun. Saya approach dia melalui FB je, FB Messenger. Saya ajak dia jadi ejen hartanah. Padahal ni saya baru je jadi ejen hartanah. Close pun tak lagi. Tapi kenapa saya rekrut dia? Sebab saya nak ada satu push factor. Kalau saya dah ajar orang, maksudnya ianya takkan kita nak kita kena tunjuk teladan yang baik kan? So saya bila saya rekrut tu untuk saya menunjukkan saya menjadi teladan yang baik kepada senior saya seorang tu. Kan? Okay, dia ada kat dalam ni. Okay, so
bila kalau contoh kalau kita rekrut, okey, lepas tu kita tak buat, dia ibarat macam cakap tak suka bikin. Faham tak? So that's why saya rekrut di awal saya penglibatan saya. Saya rekrut seorang je. Di company lama saya rekrut seorang je. 2 orang lagi tu ada 2 orang lagi tapi bukan saya yang rekrut, dia orang yang datang. Macam tu. So buat dream board. Kena ada dream board lah. Apa yang kita nak impikan dalam masa 3 tahun, 5 tahun. Sekurang-kurangnya 5 tahun lah okey. Lepas tu kalau kita, bila kita contohlah kita buat sales kan, ada masa kita akan rasa down. Kita ada rasa down. Aku dah approach dah semua orang, dah buat iklan setiap hari kan. Tapi tak close-close, dah message, dah broadcast pada klien, semua tak close. Kenapa kita akan rasa down tau. So kita kena selalu dengan motivation. Jumpa kalau dulu boleh jumpa kan, kita jumpa ejen-ejen yang top performance ni. Jangan jumpa ejen-ejen yang tak close ni, berbulan-bulan tak close. Kita tak boleh jumpa diorang. Nanti diorang pun akan cakap macam ni. Memang susah lah, kanan susah. Jom kita buat benda lain pula. Tak boleh. So kita kena pergi gaul dengan circle yang memang boleh membantu kita untuk ke depan. So kena ada motivation lah. Okay. Bagus dinilai harta sebab setiap hari macam ada je kelas yang boleh motivate kita kan. Macam semalam saya dengar sharing Cik Fahmi dengan Puan Fatin, saya rasa wow bagusnya diorang kan, daripada kita tahu apa yang terjadi kan. So ianya satu macam motivation untuk kita macam tu. So yang keempat, kita perlu ada sistem kerja yang sistematik, disiplin dan konsisten. Waktu awal-awal saya buat saya dah memang dah lama buat tagaful, memang dah sibuk juga. Lepas tu saya pula saja nak menambah pula kan, buat hartanah pula lagi. Okay, memang chaos, hidup saya memang serabut. Asyik-asyik orang call, asyik-asyik orang message, serabut. Saya tak ada masa untuk diri sendiri, keluarga terabai kan. Saya rasa macam tak boleh lah macam ni, kena buat jadual kerja. Okay, saya buat jadual. Okay, hari Isnin untuk apa? Rekrutmen. Okay. Hari Selasa untuk apa ni. Dan saya juga ambil staff. Sebab saya tahu aku tak mampu untuk buat sendiri. So saya ambil staff. Untuk membantu saya untuk dalam kerja saya, susun kerja saya dengan lebih sistematik lah. Okay. Macam contoh slide saya malam ni pun PA saya yang buatkan. Saya bagi isi dia yang tolong buatkan slide ni. Sebab saya tak nak buat benda-benda yang remeh. Sebab masa kita kena faham masa kita ni mahal. So kita kena buat benda-benda yang bermanfaat. Macam tu. So bukanlah maksudnya buat slide ni tak bermanfaat, tak. Maksud saya kita ada staff kan, so kita boleh bagi kerja kat dia. So kita bagi isi-isi je daripada dia untuk dia buatkan. Okay. Lepas tu kena setiap hari ada listing baru. Macam sebelum ni ada sharing pun bagi tahu, okay, kena ada tambah listing baru. Okay, pukul berapa nak sharing? Okay, selalunya saya buat macam ni tau. Untuk share dekat grup-grup pun staff saya yang buatkan. Okay, saya cakap kat dia, okay, kena kena share dekat grup iklan-iklan ni pukul 10 pagi. Okay, saya cakap pukul 12.30 atau pukul 1. 12.30 atau pukul 1. Okay. Lepas tu pukul 3 petang, okay, and then pukul 8.30 atau pukul 8 pagi. 8 malam cerita. Okay, lepas tu untuk tengah malam saya pula posting, share. Biasanya saya akan share dalam pukul orang nak tidur kan, sebelum orang tidur dia tengok handphone. So biasanya saya akan share pukul 10.30 ke pukul 11 malam saya akan share. Okay, setakat ni jelas tak? Ke saya laju? Okay, on track. Okay. Saya ada soalan. Okay, boleh. Yang share tadi tu share dekat Facebook ke ataupun kat mana Dekat Facebook, dekat grup-grup macam contoh Ibu-Ibu aja. Kalau Puan dekat Perak ke kat mana? Saya tak nampak orang yang tanya ni sebenarnya. Shah Alam kan? Okay. Shah Alam kan? Okay. Share dekat grup Shah Alam, dekat grup Putrajaya, dekat yang berdekatan dengan Puan punya area lah. Kita kena ada masa timing. So maksudnya buat satu hari dalam contoh ada minggu rumah kali. bukan. Ya. Maksudnya Rumah satu yang hari kita tu dalam target minggu. nak. Okay.
5 kali share. Dan rumah yang puan target untuk puan jual kan, okey. Okey, mungkin dia macam ni. Kalau saya, bukanlah satu hari tu rumah yang sama, tak juga. Contoh pagi dengan tengah hari tu rumah A. Okey, lepas tu rumah B. Lepas tu rumah C, contoh. Sebab saya punya listing saya banyak, bukan spesifik tempat tau. Listing saya, contohlah kan, Perak ni besar. Okay, saya ada listing dekat Tapah, ada kat Bido, ada kat Ipoh, ada kat Manjung. So, pagi tu, okay, mungkin saya buat 2 rumah untuk share. Tapah, dekat Tapah lah. Tapah, Gampar yang berhampiran. Okay, lepas tu, okay, yang dekat Manjung tu saya share dekat Manjung, Syed Iskandar, rumah dekat Manjung tu. Group mana yang saya nak share? Macam tu. Dia ada timeline dia lah. Okay. Lepas tu, always plan and try and error. Macam contoh kan, okay, bila saya tengok saya punya engagement FB macam kurang kan, okay, saya akan buat FB ads. Kita kena buat. Okay, buatlah ayat yang macam okey sikit. Lepas tu kita tengok, FB ads macam tak okey lah posting ni. So kita buat try and error, okay, buat lain pula. Lepas tu kita postmortem apa yang kita buat tu. Postmortem supaya kita boleh menambah baik kita punya kerja tu. Rasanya tak okey kot, contoh tadi share kan, rasanya tak okey lah sharing time pukul berapa ni tak okey. Saya ingat waktu bulan puasa, okay, kan kita sahur kan, orang semua sahur. So saya minta staff saya tu share waktu lepas sahur. Waktu sebelum, kan lepas makan, sebelum nak menunggu subuh tu, saya minta dia share time tu. Sebab memang orang lepas sahur dia tengok FB. Itu biasa kan. Sebab dia nak menunggu untuk subuh tu kan, dia akan share. So saya rasa memang nampak tau engagement tu. So kita belajar tau benda tu. Try and error lah kan. Tapi ni dah tak bulan puasa, tak adalah kita buat benda tu. Kita buat cara yang sesuai, waktu yang sesuai pula. So macam tu lah. Okay, so yang kelima, kena ada database management. Okay. Selalunya you all letak database dekat handphone je kan. Okay. Manalah tahu tiba-tiba handphone tu hang ke apa benda tu kan. Okay. Kena ada database dekat laptop juga. So saya memang bagi saya buat lah. Sebab saya dah ada staff, so saya minta dia buat satu database. Okay, Perak untuk pembeli, prospek pembeli. Ipoh, banyak dekat sini. Okay. Lepas tu, rumah dekat Kelebang macam ni. Sebab saya dah filter dekat posting saya. Saya nak tunjuk FB saya pun tahu boleh ke tak kat sini. Kan? Okay, dia macam ni. Dekat posting FB saya, contohlah saya iklankan rumah dekat Kelebang. Rumah Tuan Ezri. Rumah Tuan Ezri kan, dekat Kelebang. Rumah dia cantik kan? Okay. Dekat ayat bawah tu saya mesti buat link WhatsApp saya. Lepas tu slash Kelebang dan cantik. Kelebang cantik contoh macam tu kan. So, orang akan WhatsApp tau Kelebang cantik. Yang berkenan dekat rumah Kelebang Cik Ezri, dia akan WhatsApp saya. Kelebang cantik kan. Okay. Means dia memang lepas tu kita bila dia masuk WhatsApp saya akan tanya dia, Cik memang cari area Kelebang ke? So dia kata, memang cari Kelebang. So dekat situ, saya dah filter dekat situ. Saya tak save tau nombor dia. Dekat handphone kita memang susah lah nak save semua benda, semua nombor kan, banyak nombor yang masuk kan. So saya akan buat, bila saya nak cari rumah Kelebang kan, saya akan search je. Dekat WhatsApp tu Kelebang cantik. Sikit tolong. Okey dah, terima kasih. Okey, jalan. Okey, so dia akan keluar Kelebang cantik. Okey, so saya save lah. Okey, ni orang yang nak cari rumah dekat Kelebang. Saya dekat WhatsApp, link tu saya dah filter siap-siap. Supaya saya senang nak manage saya punya database. Okey. Lepas tu broadcast yang klien dengan prospek, vendor kan. Saya ada selalu keep in touch dengan ada vendor seorang ni sampai saya dapat rumah busuk dari dia. Saya yalah macam tu lah. Bila kita jaga relationship tu, dia akan bagi referral kan. So kita kena ada database management lah. Okay, yang keenam, follow orang yang berjaya. Okay, follow orang yang telah berjaya. Okay,
Macam saya ni, saya seorang yang suka stok orang tau. Stok tu bukan stok macam untuk sesuatu yang tidak baik tak. Okay. Saya selalu perasan, kalau dekat Perak ni, kalau kita perasan, ada seorang rent ni, dia memang banyak listing dia pegang. Dekat Lenggong, banner dia je. Dekat sini banner dia merata Perak ni penuh. Saya rasa dia lah paling banyak pegang listing. Orang Melayu kita tau, rent Melayu kita. Okay. Kalau dapat perasan siapa, saya rasa semua orang tahu untuk siapa kan. So saya memang, saya tak pernah jumpa dia, saya tak pernah berkolaborasi lagi dengan dia, tak pernah WhatsApp lagi dengan dia, tapi saya pergi FB dia. Saya pergi Google nama dia. Kenapa dia dapat listing? Kenapa? Saya study tau, saya buat analisis. Saya tengok copywriting dia, saya tengok cara dia. So saya dapat tahulah, okay, dia buat macam ni. Dan saya dalam on the way untuk mengikut cara dia untuk dapatkan listing ni. Kenapa saya nak ada listing? Sebab saya ada ejen. Saya sekarang ni dah ada ejen. Saya nak bantu ejen saya untuk close rumah kan, close sale. So kita bantu dengan mencari listing. Kadang-kadang nak cari listing tu bukan mudah kan. Okay? Dengan cara macam tu. Ada contoh waktu saya mula-mula join, saya ajak saya punya senior tu join dekat typing. Okay. Struggle kan, kita mula-mula kita tak tahu, saya pun bodoh-bodoh lagi yang tu kan, memang tak tahu lagi kan, tapi saya cari listing kat sana. Dan memang waktu awal-awal pelibatan tu memang kami banyak COA, antara kami berdua memang banyak rumah COA. Dan kita tak boleh nak kedekut tau, boleh je saya nak iklankan rumah saya tu sendiri dan saya sendiri yang jual. Komisen banyak sikit kan. Kalau COA tak, komisen kurang sikit. Tapi kita kena berjiwa besar. Kita ajak dia, kenapa aku nak berebut dengan dia kan. So why not kita sharing dia dapat experience, dia dapat bantu. Bila dia dapat experience untuk close deal, dia dapat belajar sesuatu. Dan dia pun akan seronok. Kita nak ada dalam suasana yang seronok. Macam tu. Kan? Okay. So saya on the way untuk structure cara yang brand seorang ni, saya memang respect dia memang bagus lah. Saya tengok cara kerja dia memang bagus. Okay. Lepas tu, okay, yang ni saya ada 2 FB page tau. Okay. Hazirah Ejen Hartanah Perak ni untuk branding diri saya sendiri. Okay. Sebab kalau vendor ke pembeli ke, dia nak tengok kita ni okay ke tak. Sebab dalam takaful macam tu. Saya buat takaful berkaitan trust tau. Sebab kita tak ada barang nak jual. Macam rumah, kita ada rumah nak tunjuk kan. Tapi dalam takaful about trust. So saya nak branding diri saya nak ada letak kepercayaan. Saya letak testimoni saya dekat situ. Rumah listing tak banyak sangat pun dekat saya punya FB Hazirah Ejen Hartanah. Still ada, tapi still saya letak juga campur testimoni lah, tips beli rumah. Saya letak kat situ. FB page yang kedua adalah rumah untuk dijual di Perak ni. Ini adalah listing saya. Ini berkaitan listing je. So macam contoh kalau dia kata dia nak, kadang-kadang saya malas nak copy paste. Contohlah kan ada orang tanya, cik ada tak rumah kat Kelebang? Contoh kan Kelebang kan. Okay, saya nak kena save pula nombor gambar, tak bagi kat dia. Selalunya saya akan copy link dekat rumah untuk dijual di Perak ni je. Listing tu saya akan copy link dia, saya bagi dekat dia. Okay, cik boleh tekan link ni, cik akan nampak details rumah tu. Tu cara saya. Saya nak mengurangkan simpanan gambar dekat dalam saya punya phone. Kan, sebab anak pegang phone, penuh lah handphone, memory. So, itu cara saya lah. And then lepas tu bagaimana, nombor 7, yang ketujuh. Yang ketujuh, kena berani buat keputusan dan berani untuk invest jika ada peluang. Saya rasa pendapatan rent ni agak lumayan jugalah kan. Saya rasa ramai je yang boleh ada staff macam saya kan. Sebenarnya kadang-kadang kita rasa rugi. Sebab contohnya kalau kita bayar 1,500 bagi kat staff, apa je dia boleh buat? Bazir lah, baik 1,500 tu baik boleh angkat mus ke, bill fire ke kan, betul? Tapi tak boleh, kita tak boleh pandang dari sudut macam tu. Kita kena anggap benda tu dia membantu aku untuk kerja kan. Dan dia berhak lah untuk dapat pendapatan dia. Dan kita berkongsi rezeki. Bila kita berkongsi rezeki, kita kena faham Allah tu akan bantu kita untuk akan bantu kita untuk memberi rezeki pada kita lebih lagi kan. Sebab kita berkongsi rezeki dengan orang.
Sekarang ni susah nak cari kerja kan. You all income 10,000, 20,000 kan dalam hartanah ni. Why not bagi peluang pada adik-adik muda kan yang nak cari kerja kan. Diorang okey sebenarnya. Kalau kita guide diorang okey. Kita tak payah nak demand macam rasa kita bosses kan. Kita bagi dia pelan-pelan belajar kan. So nanti mana tahu dia boleh buat rank ke kan. So kita kena invest. Jangan rasa kedekut. Mula-mula rasa memang berat, boleh ke aku nak bayar tiap bulan ni. Tambah PKP ni kan, duduk rumah kan. Macam staff saya sekarang duduk rumah. Tapi kita bagilah kerja. Allah tu akan bagi rezeki kat kita. Kalau kita berkongsi rezeki. And then lepas tu kalau contoh kan macam baru ni Puan Fatin dah ajak untuk sharing daripada Mr. Lam buat iProperty. So invest, 550 invest. Kita kena berani invest. Saya daftar dah iProperty ni. Saya tak tahulah saya sempat ke tak nak letak listing kat situ. Tapi kita kena faham macam ni. Saya jenis macam ni. Aku dah bayar, okay? Saya dah bayar, aku invest ni, rugi kalau aku tak buat. Jadi terpaksa lah buat. Kita akan terpaksa buat. Saya selalu meletakkan diri saya menjadi perangkap kat situ tau. Aku dah letak, aku nak kan aku nak buat. Macam tu. Saya jenis saya macam tu. Okay. Yang ke-8, tambah ilmu dan network. Okay. Jangan segan untuk bertanya. Macam saya rasa tadi juga kot saya sebut macam ni. Nila Harta mempunyai support system yang baik. Okay. Selalu buat sharing kelas macam ni kan. Okay. Kadang-kadang saya banyak belajar daripada Ren-Ren belah KL Selangor kan, Pelang Valley, okay, dengan dekat Ren-Ren hebat dekat Perak, Tuan Faizullah. So walaupun benda tu kadang-kadang ilmu tu kita rasa kita dah tahu dah cara nak buat FBS, kita dah tahu dah contohlah kan. Okay. Tapi kita waktu terima ilmu tu, waktu kita nak menuntut ilmu tu, kita kena kosongkan gelas kita. Kalau kita tak kosongkan gelas kita rasa macam ilmu tu tak masuk tau. Kadang-kadang benda tu konten dia sama tapi ada juga berbeza tau. So bila kita kosongkan gelas, benda tu akan masuk. Ilmu tu akan mudah masuk dalam kita. So itu rasanya itu memang adab menuntut ilmu dah macam tu. So yang ke-9, okay, berkongsi rezeki dan berjiwa besar ni macam contoh tadi staff saya kan. Okay, kita kongsi rezeki kan. Okay, lepas tu belanja keluarga, jangan berkira, sedekah pada yang memerlukan. Okay, macam Nila Harta pun ada anak yatim punya pertubuhan, so kita boleh bagi dekat situ. Okay, yang ke-10, mohon doa darinya dan restu mak ayah. Macam tu lah. Setakat ni jelas tak? Jelas. Cuma ada soalan satu ni Hazira. Ada satu soalan daripada Puan Alia Jamil. Selalunya hantar broadcast apa ya kat prospect and client? Okey, selalu saya hantar broadcast satu listing lah kan. Contohlah kan kita tahu kita dah manage database kita. Kita katalah dia nak cari dekat Tapah. So ada je unit listing yang masuk listing Tapah kita ada. Terus kita broadcast kat dia. Satu listing. Yang kedua kita broadcast juga. Okey, contoh tips membeli rumah. Kita bagi tips. Dekat FB saya memang ada selalu saya buat content tips tu lah. Tips-tips ni, tips tu, tips. Saya share benda-benda yang macam tu. Sebenarnya copywriting yang dekat FB saya tu kadang-kadang sebenarnya admin saya yang buat. Staff saya yang buat. Saya cuma buat pengisian je, isi-isi point-point lepas tu je buat. Sebab sebelum dia jadi staff saya dah ada saya punya FB, saya memang page ada. Saya cakap, okay, you tengok cara copywriting saya. You study cara copywriting saya. Okay, saya bagi point, you tiru cara saya buat. Ayat tu macam mana. So, macam baru ni saya saja letak. Sebenarnya sebelum ni saya tak pernah letak tau dekat FB personal saya. Kalau berkaitan hartanah. Saya jarang letak lah kan. Okay. So baru ni saya letak tips untungnya membeli rumah saksil lah. Yang tu sebenarnya staff saya yang dapat. Saya bagi isi je, point-point je. Lepas tu saya tengok filter balik mana yang okey, mana yang tak okey ayat tu kan. Macam tu. So benda-benda macam tu bagus tau. Bila kita broadcast kita bagi ayat-ayat macam tu lah. Saya tips dengan listing lah saya bagi. Tak ada benda lain, tak adalah. Menjawab ke soalan tu? Okey, menjawab. Terima kasih. Okay, sama. Lepas tu saya nak kongsi sikit sebelum ni saya di company bukan Muslim, okay.
Saya nak share. Okay. Saya punya impian nak jadi usahawan Muslim yang berjaya. Nak membantu ekonomi Muslim, nak membantu ekonomi Islam. So waktu saya nak masuk rank, okay, saya kawan saya ajak, saya punya teammate dekat Tagaful ajak sebenarnya kan. So atas dasar hormat saya pun join dia. Tapi saya tanya dia pada dia, tak ada ke company Muslim, company Islam yang kat Perak ni? Saya tanya kan, dia kata tak apa kita belajar dengan Chinese dulu. Dia kata kan. So saya pun okey belajar. Cik okey lah. Tapi setahun sajalah sebab kata nak belajar je kan. So that's why saya tak buat recruitment di company yang lama. Saya ajak senior saya seorang tu sebab untuk push factor saya untuk memastikan saya buat sale. So saya survey dalam dekat Perak ni ada beberapa company Muslim untuk hartanah, okay. Selain nilai harta ada, tapi saya tertarik dengan nilai harta. Okay, sebab support system, saya tengok Tuan Haji Ahmad Firdaus bagus orangnya Okay, lepas tu saya jumpa dan saya tanya sistem commission pada Tuan Haji. Yelah, sebelum kita berpindah kita nak tahulah juga kan. Dan dia menjadi sebab di company lama komisen dia agak sedap. Macam tu tau. Tapi dia dia macam mana? Boleh ke sambung ni? Okey. Jadi Allah tu sebenarnya Allah uji saya. Allah uji saya. Okey, aku kena betulkan niat. That's why kita kena selalu betulkan niat kita lah kan. Okay. Kena tahu jelas dengan niat kita kata nak bantu ekonomi Muslim kan. Setakat beza sikit je takkan nak berkira. Dia jadi pam kat saya kan. So saya kena fikir balik. Dan saya bagi tahu ejen-ejen saya yang untuk berhijrah ni, saya bagi tahu. You faham tak? Okay, ni. Okay. Kita kadang-kadang komisen tu letak yang kedua. Still semua orang nak duit, tapi kita kena tahu matlamat utama kita apa. Kita kena betulkan niat kita. That's why kalau dalam apa-apa pun, contoh kan, kalau buat sales kan, kadang-kadang bergaduh COA, apa benda semua, kadang-kadang salah faham dengan rent kan. Kita kena betulkan niat kita, macam tu. Tu just saya nak sharing lah sikit. Sebenarnya saya baru dalam kata. Tu rasa macam tak layak juga nak bagi sharing ni. Okey, Tuan Haji dah ke? Ada soalan lagi ke? Okey, ni macam Puan katalah, Puan Nazirah kan mula-mula dulu dengan takaful dulu, lepas tu baru buat hartanah kan? Ya, saya. Satu, kenapa buat dua benda dalam satu masa? Satu lagi penat tak ataupun macam mana nak fokuskan masa nak buat dua perkara dalam satu masa? Okey, sebenarnya saya memang dah lama minat hartanah. Saya memang dah lama follow ikon-ikon hartanah. Dari saya belajar lagi. Saya start minat hartanah sejak saya baca buku Robert T. Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Okay, waktu tu saya di UiTM. Okay. Saya seronok, saya rasa best lah property investment ni kan. Tapi time tu mungkin sebab tak ramai, saya tak jumpa ejen-ejen hartanah Melayu. Saya tak tahu saya dah jumpa ke atau macam mana kan. Lambat jodohnya kan. So saya fokus pada takaful dulu sebab husband saya buat takaful kan. So saya fokus dalam takaful, bukan senang lah sebab dia struggle juga. Dia rejection punya business. Okay, rejection punya business means orang akan reject. Dengar je takaful, tak apa saya dah ada. Dengar je saya dah ada. Padahal tak ada lagi kan. So that's why saya bila suami saya dah naik pangkat, okay, dah ada satu level, saya mengejar saya punya apa yang saya pendam. Kan saya minat property ni, okay. Saya minta izin dia untuk saya nak buat hartanah sebab saya minat. Ini minat saya sebab saya nak belajar macam mana buat property investment. Sebenarnya niat saya yang muda-muda. Tapi bila dah join, saya rasa ada peluang dekat sini. Yang tu kenapalah saya buat hartanah dan takaful. Okay. Yang kedua, sibuk dan penat tak? Sejujurnya sangat penat. Memang sangat penat. Sangat sibuk macam kalau kita tengok macam saya tunjuk balik tadi ni. Takaful saya buat personal sales, service, recruit
develop and coaching agent. Macam siang tadi saya punya agent dia ada nak appointment dengan CEO, so saya bantu dia. So memang penat, okay. Tapi ianya adalah satu amanah. Okay, saya kena fikir, okay, klien-klien tu pilih saya sebagai agent dia di Tagaful. Okay, so adalah satu amanah. Dan saya yang menceburkan diri dalam bidang tanah, saya kena committed lah dengan apa yang pilihan yang saya buat. Cuma sekarang ni dalam proses untuk structure balik sebab saya nak ada juga masa untuk family. Sebab anak-anak saya masih kecil. Okay, saya tengah structure untuk mungkin lepas habis PKP ni mungkin, okay, saya nak cari satu staff yang boleh membantu husband saya untuk fokus kat Tagaful, untuk membina kerjaya di Tagaful. Dan saya akan membina tim di Hartanah. Saya akan fokus kat situ. Still personal sales saya akan still akan teruskan di Tagaful. Cuma untuk recruitment dan develop coaching ni memang saya akan cari seseorang untuk buat. Itu plan saya. Currently staff yang ada sekarang Azira tu buat untuk property ke buat untuk AIA? Both. Dua-dua. Dua-dua. Tapi kami bagi jadual. Saya bagi jadual. Saya dengan dia kadang-kadang kami gelak lah, antara kami banyaknya kerja kita. Macam tu kan. Saya memang buat lah. Okay, setiap hari Isnin Farah, okay, saya punya PA tu Farah namanya. Okay, saya nak setiap hari Isnin saya ada 2 orang interview session untuk recruitment. Okay, dia lah set up kan. Okay, kiranya hari Isnin adalah hari recruitment. Okay, hari Selasa apa benda, hari Rabu apa benda, Khamis benda adalah susun kerja yang kita dah buat. Tapi saya rasa dia pun tak menang tangan sebab sekarang ni dia tengah, okay, actually sekarang ni saya tengah dalam on the way untuk manage website. Okay, sekarang ni dia tengah fokus untuk website saya tu. Okay, dalam proses. So that's why sebenarnya even kami berdua pun memang sibuk. Staff saya tu sibuk. Saya memang buat dua-dua, bagi dia kerja dua-dua, bukan dia satu je. Menjawab soalan tu. Maksudnya staff saya tu, PA saya tu, dia buat Tagaful juga, dia buat Hartanah juga. Bukan jadi ejen, maksud saya dia bantu saya dalam dua bidang ni juga. Bukan Hartanah saja, bukan update listing saja, tak. Okey ke? Ada soalan lagi tak? Okey. Puan Hazira nak tanya. Ya. Okey, database tu kan, database management, macam mana susun? Maksudnya simpan dekat Excel ke ada? Okay, ada Excel. Sebenarnya saya pernah ternampak ada dekat YouTube ke ataupun macam mana terlintas saya nampak ada satu apps tau. Tapi saya lupa apa nama apps tu. Tapi sekarang buat masa ni saya memang guna Excel. Saya guna Excel. Tapi saya memang dah bahagilah. Okay, rumah klien prospek Ipoh, prospek Tapah, prospek Taiping. Kalau saya kira jumlah dekat Excel kami tu dah beratus prospek lah sebenarnya yang saya ada. Cuma kadang-kadang memang terlepas. Untuk bagi broadcast listing tu memang ada juga yang terlepas kan. Yang tu. Sebab dulu saya pakai satu phone. Okay, bila saya rasa serabut, saya baru tambah lagi satu number untuk membezakan Tagaful dan juga Hartanah. So benda ni macam saya kan, saya try and error. Mula-mula saya pakai buat je. Lepas tu saya nampak okay, kena perbaiki. So saya ambil satu nombor. Okay, untuk bezakan. Okay. Lepas tu saya ambil staff. Okay. Lepas tu saya buat penambahbaikan. Tapi by fasa by fasa. Dia tak boleh terus drastik, tak boleh. Itu cara saya lah kan. Sebab kita ni manusia, kita bukan robot. Staff saya tu pun manusia, bukan robot. Saya tak pernah letak KPI yang tinggi. Gaji tinggi ke saya bagi kan. Kalau kita nak KPI tinggi, gaji tu kalau tinggi tak apa lagi kan, macam tu. So saya kena faham, saya kena saling menghormati juga. Even kita bos, dia bekerja, kita still kena ada rasa empathy lah kat situ kan. Macam tu. Tak boleh nak jadi bossy, macam tu. Bagi saya. Ada soalan tak? Okay.
Sebenarnya saya Boleh continue slide lagi. hmm? Boleh continue dengan slide Hazira. Okey, dah habis tau. Okey, dah habis. Sebenarnya untuk apa-apa pun yang penting kita tak perlu terus jadi hebat. Tak perlu. Kita bermula dengan sikit tapi konsisten. Janji ambil take. Macam tak perlu nak terus jadi macam orang yang rank yang hebat-hebat kan. Macam terus nak jadi macam Cik Fahmi ataupun Puan Fatih kalau di Perak lah kan. Okay. Kita tak boleh mampu terus jam macam tu. Kita kena step by step. Tapi ada orang yang boleh terus. Saya pernah dalam takaful ini pengalaman saya. Saya pernah jumpa orang yang memang push. Tahun pertama dia terus MDRT satu pencapaian yang paling tinggi lah dekat dalam bidang takaful. Tahun kedua, tahun ketiga hilang. Kita tak nak macam tu. Kita nak you still there. Macam tu. Okay. Staff buat kerja admin ataupun attend client saja? Okay. Staff ada masa admin, ada masa attend client juga. Saya ada juga minta contoh kan. Time tu saya tengah view, katakanlah time tu saya ada viewing. Lepas tu ada klien yang saya dah close, dia nak hantar dokumen. Okay, dia nak pergi pejabat office. So saya punya staff yang attend. Okay, tengok dokumen apa, lengkap ke tak, okay, minta dia tangan borang, macam tu. Attend juga. Kadang-kadang contoh SMP kan, okay. Kan banyak juga kita nak attend kan SMP kan, okay. Kalau kita sebulan tu close 10 kes banyak, SMP kita kena pergi jumpa ni sana kan, okay. So kadang-kadang staff saya pergi, saya memang bawa dia jumpa peguam yang saya selalu pergi berurusan. So saya kenalkan ni staff saya. So kadang-kadang ada memang dia pernah pergi wakilkan saya untuk berada ketika saya ni. Saya bagi tahu dia ada info lah, janji dia ada maklumat klien tu lah. Okey, ambil SPA harga berapa rumah. Okey, berapa dia dah boleh jadi rent dah sebenarnya. Sebenarnya dia dah macam boleh jadi rent dah. Tapi taklah boleh lagi sebabnya kalau saya ajak dia jadi rent, saya tak ada staff pula kan. Macam tu. So ada memang saya bagi dia attend klien juga. Itu memang kalau orang lain tak kan. Tapi saya buat sebab sempat. Saya tak sempat. Even klien takaful pun dia ada attend juga. Kadang pergi hospital, ambil borang, buat claim. Dia pergi. Sebenarnya prospek akan okey tau walaupun staff yang datang. Bagi saya lah setakat ni semua klien saya okey walaupun staff saya yang datang. So diorang nampak yang kita ada, dia ada staff, dia bukannya biasa-biasa je. Contoh. Kalau ejen kan, contoh saya letakkan sebagai saya ejen takaful. Ejen takaful saya ni ada staff, bagus lah. Dia bukannya ejen leke-leke je, macam tu. Jadi satu. Lepas tu kalau contoh kadang-kadang vendor kan ada listing dekat Mudah. Staff saya yang call. Dan dia akan memperkenalkan dia sebagai PA saya. So kat situ vendor dengar, dia akan rasa macam terus dia nak jadikan kita ni exclusive agent. Tak pasti kalau orang lain, tapi memang ada sedikit impact jugalah. Kalau untuk high end saya tak pastilah, high end mungkin tak lah kalau kita hantar wakil staff. Kalau yang biasa-biasa ni diorang rasa macam lagi wow. Kalau high end kalau kita hantar staff dia rasa kan datuk-datuk kita hantar staff pula kan, memang macam tak okey lah kan. Okay, ada soalan lagi tak? Kalau dari segi motivational talk tu biasanya dengan talk apa tu biasanya Azura? Okay, motivational talk kadang-kadang kalau saya tak sempat nak dengar motivational talk, saya dengar lagu je sebenarnya. Lagu Faizal Tahir, lagu-lagu yang memberi motivasi. Kadang-kadang bawa kereta kan. Actually tahun lepas saya memang setiap bulan sejuta saya punya sales untuk hartanah tau. Tapi waktu saya buat sejuta tu saya tak ada tiba kereta pun. Itu satu. Saya nak bagi tahu. Saya tak ada tiba kereta. So jangan meletakkan limit anda. Saya sebenarnya baru belajar bawa kereta awal tahun ni. So sekarang ni macam kalau saya down, saya dengar lagu je waktu tengah bawa kereta, dengar lagu. Macam tu je.
kadang-kadang tengok orang lah, ada orang yang memang kena, ada orang yang dia nak bercakap kan. Kadang-kadang ada juga saya WhatsApp saya punya agent sendiri, sepatutnya introducer tak boleh cakap down dengan agent kan, tapi sebab kita kawan kan, so saya kadang-kadang meluah juga kat dia macam mana ni, saya detail apa ni, kita manusia biasa kan. So saya tahu dia tengok orang pada siapa kita nak kongsi rasa tu. Okay, ada soalan lagi ke? So macam tahun ni saya memang akan fokuskan rekrutmen lah, rekrutmen dengan personal. Agent saya semua jauh-jauh. Dekat Tapah, dekat Taiping. Sekarang ni ada Manjung, saya punya bira sendiri. Maksudnya dia suami kepada kakak ipar saya, Manjung. KL, adik ipar saya. So saya memang akan cari agent yang jauh-jauh sebab mereka ni, saya set mereka ni adalah bakal leader saya. Kena aim besar. Kita kena aim besar. Dan kita kena yakin mereka boleh jadi leader satu masa nanti, macam tu. Okey, saya rasa perkongsian malam ni bagi saya memang best lah. Dengar suara saya ke? Saya lari keluar pula sebab rumah saya ni Dr. Azura was satu kelas setiap malam. So berebut-rebut lah. Kadang-kadang puak semua nak duduk dekat satu puak tu yang best, semua berebut-rebut. Tapi okey, alhamdulillah. Tapi saya bagi saya perkongsian malam ni satu perkongsian yang best daripada experience. Sebab apa yang saya respect dengan Azira ni, dia berapa lama Azira kau buat Takaful berapa lama dah sebelum buat Asana? Okey, saya ada lesen Takaful dari 2011 waktu saya belajar lagi waktu diploma, tapi tak buat lah. Okey, saya start buat betul-betul pun 2017 lah, 2017 di AIA. Okay. Itu pun buat biasa-biasa juga sebabnya ada anak kecil time tu kan. Mantang berapa bersalin, mantang bersalin lah macam tu. 2017. Okey, saya tengok good lah. Apa sebab saya tengok Azira ni antara memang ni kalau ikut betul insurans dan Takaful dia komplement. Salah satu komplement. Tapi nak buat dua-dua dalam satu masa sebenarnya bukan satu benda yang mudah. Tapi saya nampak apa yang Azira sebab dia dah establish dulu, dapat advantage dekat Azira ni sebab husband dia pun buat AIA. Jadi husband dia fokus on the AIA. Jadi lebih advantage. Kalau agent sendiri nak buat dua-dua benda dalam satu masa ni perlu yang tim yang kuat lah, perlukan satu staff ataupun support tim yang kuat. Tapi satu yang saya tunjuk tadi macam apa, saya tak tahulah tadi adakah Hazirah tu refer to Juman ataupun saya tak tahulah refer to siapa yang banner banyak tu. Tapi saya merasakan kau refer pada siapa tu ni Hazirah? Betul, Juman. Okey, saya bukan apa, saya melihat bahawa pertama sekali sebenarnya banner tu satu benda yang power. Kalau ikut betul-betul masa saya dengan Cik Fahmi dengan Cik Fatin, kita ada sesi minum-minum dengan Juman ni sebenarnya dia kata nombor satu agensi dia sebenarnya ialah Chinese, satu Chinese tua dia kata. Sebab apa, dia memang power dia kata, walaupun Juman ni besar dia lagi power dia kata. Apa yang dia buat benda yang paling asas dia buat, yang satu dia punya top agent ni dia tak ada online, dia 100% offline. Apa yang dia buat, dia distribute business card dia naikkan visibility through business card. Dan banner ni sebenarnya satu benda yang paling power dalam industri hartanah is banner lah. So kalau kata macam Azira ataupun semua, kalau korang boleh ada 100 banner dalam satu masa, king korang boleh jadi king. Jadi kena target untuk gantung banner. Sebab apa? Untuk naikkan visibility kita. Kau kena naikkan visibility. Itu yang paling penting dalam kehidupan sebagai ejen hartanah, ialah naikkan visibility. So saya nampak satu. Visibility dan credibility. So selalu cakap visibility ni datang daripada media sosial, datang daripada kita offline, kita punya offline WhatsApp group. Kalau tengok daripada live kita, kadang-kadang buat je live. Kalau Alia dengan husband mungkin cerita pasal insurans, buat je live, cerita je. Nasib lah orang dengar, tak dengar sudah. Saya masak hari-hari pun saya buat je live, tak tahu orang suka ke tidak kan. Tapi sekarang ni berebut lah orang call saya nak beli thermomix, pening pula saya kan. Saya bukan jual thermomix pun, cuma adalah package-package yang Dr. Azura ada kawan dia, orang nak beli channel kalah. Okey, pertama sekali saya tengok segi visibility. Korang sebagai ejen tanah, kita dah 14 hari tau. Disambung lagi 14 hari. Adakah kau yakin 14 hari tu ada 14 hari tahair ataupun ada lagi next 14 hari dan next 14 hari? Kita tak tahulah. Kita doakan habislah, maksudnya 28 hari bulan ni habislah kita punya apa?
lockdown ni lah. Suara saya clear ke ni Alia? Suara saya clear ke? Double ke ataupun clear? Double lah Cik Mat. Double Kenapa dia double lah? Tapi tak apalah, sikit lagi. Okey, pertama sekali visibility. Kedua saya tengok ialah team. Perlunya ada team lah. Saya memang advise lah untuk first 6 months ni kau buatlah sungguh-sungguh all out. Lepas 6 months ni saya memang mencadangkan lah untuk ejen-ejen yang mula dah ada income untuk ada power team, untuk ada staff. Beza. Saya train ejen saya to be a leader. Mana ada leader, seorang ada leader, dia jadi bos tapi dia seorang je. Akulah bos. Mestilah bos mesti adalah kita punya subordinate, mesti ada kita punya staff. Dan saya tengok benda ni berlaku. Saya baik Izzah ada staff, Cik Azhari ada staff, saya tengok Syafirul ada staff, Izzah ada staff, Cik Puan Fatin dengan Cik Fahmi ada staff. Kebanyakan diorang ni ada staff ni dia punya dia punya pergi dia berbeza. Macam saya nak ucap tahniah dengan Cikgu Izzah. Cikgu Izzah bulan lepas achieve dekat 40,000 commission. Bulan ni lebih daripada 40,000 dekat 50,000. Orang typing je pun. Sebelum tu saya ingat 30,000 punya commission. 3 bulan commission dah 100,000 lebih. Duduk di typing dan leader je duduk di Kuala Lumpur, duduk di Klang Valley. Tapi dia punya kau dah dengar lah perkongsian dia hari tu macam mana Cikgu Izzah boleh berjaya. So Azira ni one of kita punya, bagi saya panggil dia di antara, bagi saya nampak dia ada talent. One day dia akan jadi, saya bagi dia dalam tempoh 2 tahun lagi dia boleh jadi top leader, mungkin income boleh achieve lebih daripada 50,000 sebulan. Dan kita dah bukti dah, ejen di typing Cikgu Izzah boleh dapat 30,000, 40,000, 50,000 sebulan. Alhamdulillah. Bagi saya, korang pun boleh buat. Di typing tu rumah bukannya mahal, mungkin adalah 200,000, 300,000, tapi cara dia position dia, boleh cakapkan kalau typing tu tak ada ejen lain lah. So Hazira pun one day nanti mungkin lagi 1 year nanti orang tak sebutlah nama Juman, orang sebut Hazira je. Kan? Itu yang kita nak lah, benda yang paling. Cari staff ni macam mana newbie. Okay, untuk mula-mula kau kena buat dululah. Supaya kau faham the process, trust the process. Tahu macam mana nak cari iklan, macam mana nak update iklan, kena tahu. Nanti kalau ada staff nak ajar apa. Bila ada staff nanti jumpalah saya, kita ada SOP yang saya boleh share dengan korang. Macam mana nak buat SOP dengan ejen ni, macam mana SOP untuk staff buat kerja ni. Ada yang saya suka juga kongsi, sebenarnya saya berkongsi Azira malam ni, sebenarnya bila kita ambil staff sebenarnya kita semua benda yang duit daripada keluar daripada poket kita kena niatkan itu sebagai sedekah. Bila sedekah insya-Allah dia jadi penghasilan, akan ada return yang Allah bagilah. So macam dia bila bagi staff dia gaji yang kita bagi tu, orang staff kita tu ada manfaat yang dia dapat. So kita niatlah sedekah pada staff kita tu atas jasa dia buat kerja dengan kita, dan insya-Allah bila niat sedekah adalah penghasilan yang kita akan dapat. Dan beza orang ada team dengan tak ada team, bezalah. Tapi untuk orang baru mula-mula buatlah sendiri dulu. Supaya 6 bulan ke 12 bulan pertama ni korang tahu proses. Macam kenapa orang tak boleh kelentong saya dah buat dah. Mudah property guru, mungkin sekarang algoritma baru mungkin saya kurang lah. Tapi asas kerja tu saya dah tahu dah. Macam mana nak deal dengan klien, macam mana. Saya dah jual lebih daripada 1,000 biji rumah. Saya dah tahulah deal dengan orang. Jumpa orang kaya puluh juta macam mana. Deal dengan orang yang rumah bawah 100,000 macam mana, berbeza. Dan ketiga, saya tengok apa yang saya tengok daripada apa yang Azira cerita ni ialah dia willing to learn lah. Dia pandai, dia nak belajar. Saya pun samalah. Sebab apa? Kalau saya tak belajar, saya akan jadi bodoh. Bodoh kenapa? Sebab benda teknologi akan pergi lebih laju. Dan saya tak boleh lah belajar. Saya tengok macam semua saya advantage sebab saya dapat orang rumah saya yang rajin baca buku. Setiap malam dia belajar lah. Kerja saya akan minta dia repeat apa yang dia ajar. Macam itulah. Apa yang kau belajar? Tadi dia kata abang nak ada kelas malam ni dengan Dr. Lawrence, dia katakan. Nak dengar tak? Kata abang ada kelas. Nanti kau dah dengar, nanti kau cerita balik dengan abang lah. Macam tu. Tapi proses pembelajaran ni dia kena continuous. Kau kena mula belajar dan dia bertindak. Dia bukan belajar ni simpan tau. Kalau kau belajar, kita simpan. Dia tak jadi ilmu lah. Dia jadi sekadar ilmu dan kita simpan. Tak ada benda. Dapat apa yang Azira kongsi malam ni, buat. Dan juga saya tengok yang nombor 4 is power team, ada support team. Power team ni yang sebenarnya kalau tengok Azira dia ada power team dia sendiri. Biarpun kecil dia ada power team dia to support dia. Power team ni mungkin dari segi power team yang sama level atau power team dalam bentuk recruitment. Dan nombor 5 is recruitment yang paling power. Sebab saya selalu cakap dalam Saragah Tanah ni, saya bukan nak lahirkan top agent. Top agent ni untuk korang raih lah income 30, 40, 50 ribu, okey. Tapi kalau untuk cakap 50,000 based on the personal sale, kau boleh achieve. Tapi to go 100,000 boleh achieve tapi struggle lah.
Mungkin satu bulan boleh dah pergi 100,000. Tapi untuk kalau 100,000 ni kau kena jual rumah berapa? Kau kena jual rumah yang harga dia 3.3 ataupun 3.5 juta. Ataupun 4 juta. Boleh tak jual? Boleh. Tapi dia bukan setiap bulan boleh berlaku. Tapi kalau buat dalam bentuk kumpulan, kalau saya ada tim di Klang Valley, di Perak, di Penang, agak-agak 4 juta tu achievable lah. Achievable lah. Kita punya tim pun kita collect sebulan untuk tim kita saja pun lebih kurang 500 ke 600 ribu earnest deposit collected. Saya bukan nak banyak, saya nak 10% je. Saya jangkakan 10% dan korang pun duplicate benda yang sama. Apa yang saya buat, saya cerita ni untuk inspire korang untuk korang buat apa yang saya buat sekarang ni. So, macam Hazira cakap dia start buat recruitment, memang support lah. Agent yang ada talent untuk buat recruitment, insyaAllah. Tapi kau tak payah risau sebenarnya tau, recruitment ni kau cari talent je masuk. Sistem tu saya dah buat. Saya dengan team management saya, Lina, Iza, Nozi, Azari, Syafirul, Cik Fahmi, Cik Fatin, Kak Fauziah, kan? Cikgu Iza, Yusri di utara dengan Cik Hakim, esok kita dengan Cik Hakim. Kita dah design dah modul ni, the best agency practice yang ada. Praktikal dia bukan teori, praktikal dia boleh buat terus. Masuk boleh buat. Itu yang kita nak. Patutnya kalau korang follow patutnya boleh berjaya lah. Bukan soal baru, soal lama sebenarnya. Soalnya nak buat. Dan kita ada, alhamdulillah, kita satu agensi yang bagi saya lah, jarang ada agensi yang principal involved dalam management. Maksudnya kalau saya dah lama lah, hampir 10 tahun dalam industri. Kebanyakan principal dia tak nampak pun. So kita alhamdulillah kita ada Dr. Syarif yang selalu yang memang dia pun by teori dan bagi praktikal sangat power dalam bentuk recruitment lah. Lepas tu pengalaman dia 20 tahun lebih dalam insurance industri, dalam bidang hartanah pun lebih 20 tahun, bagi saya sangat best lah. Okey. Itu bagi saya punya kesimpulan yang saya dapat daripada perkongsian lain tu semua tulis dah. Saya dah tulis apa yang Hazira buat ni, dah banyak saya tulis. Tapi asasnya saya tengok, saya nampak yang itulah 5 perkara yang perlu ada sebagai seorang ejen tanah. So 14 hari lagi ni yang ada ni, kau tolonglah naikkan visibility kau. Semalam ada orang tanya apa nak cerita pasal tanah. Dia satu, kau boleh ambil copywriting saya ataupun copywriting orang lain, tapi syaratnya kena kredit lah siapa yang buat tu satu. Kedua, kalau kita tak nak kredit boleh baca, kita buat balik ayat based on ayat yang kita tulis. Kita based on ayat kita balik. Kita rephrase balik ayat tu jadi ayat kita. Buatlah. Ayat dia mungkin meaning dia sama tapi olahan dia berbeza, boleh. Copywriting ni sangat power lah. Copywriting ni sebenarnya untuk naik visibility kita. Visibility copywriting ni sebenarnya saya ceritalah 5 minit ni copywriting ni satu untuk naikkan visibility. Satu copywriting kau pasal hartanah. Ceritalah pasal hartanah. Jadi satu hari kau kena buat 3 posting. Satu pasal hartanah. Kedua pasal minat. Minat apa? Kalau kau minat, kau pandai pasal ada kucing, ceritalah pasal kucing. Kalau kau minat memasak, ceritalah pasal memasak. Saya sebenarnya tak tahu apa benda buat. Kebetulan wife saya beli thermomix untuk saya tu. Saya hari-hari lah kalau kau tengok Facebook saya tu, saya cerita thermomix je. Sampai orang PM saya banyak gila kawan-kawan nak beli thermomix, sistem apa ada lah. Saya dah jam lah. Siapa lah, wife kau tolong jual lah. Thermomix ni bila jadi ahli boleh jual rupanya. Saya kata kau tolong jual lah. Bukan saya jual thermomix, saya nak jual rumah je. Saya nak visibility saya. Jadi korang kena ada lah topik. Nombor 3, carilah benda-benda hobi-hobi lain. Kalau macam Lina itu dia suka masak, dia cerita pasal memasak. Kalau korang ada cerita apa lah hobi, kalau berminat berbasikal, cerita pasal berbasikal, cerita je apa benda pun supaya orang nampak kita dalam masa yang sama seling-selingkan yang kita ni adalah ejen hartanah. Itu secara online lah. Tapi macam Hazira di Perak apa semua tu try tu offline ni memang proven lah. Baik kita tengok Abang Neil, kebanyakan ejen-ejen yang top-top ni kalau kita boleh maintain as a sekarang ni PKP lah. Kalau bukan PKP tu jumpa orang tu bagi je business card, bagi je business card. Cuma business card ni tak boleh nak pamerkan. Cuma business card ni kita boleh bagi, kita bagi supaya orang nampak kita punya keberadaan. Jangan tengok sekarang, kau bandinglah kalau satu hari kau bagi 5 business card, ada 365 hari setahun, kau dah bagi 1,500 business card. Banding tak? Beza tak? Beza. Kalau saya sebelum PKP dulu kita panggil center of influence. Kalau orang insurans biasalah kot. Jumpa orang to introduce kita, be interested, not interesting. Kau buat apa bisnes kau? Kita jangan benda tu satu. And then jangan fikir masalah, kita fikir solution. Masalah akan datang. Kalau kau tanya saya lah, masalah saya pukul 10 dah, 10.30 dah tidur dah. Sebab saya pukul 5 dah bangun, pukul 4.30 saya dah bangun dah. Mata saya tak tahu daripada kecil agaknya tolong mak saya niaga nasi lemak kecil-kecil dulu kan.
Pukul 4, pukul 5 ni memang macam saya kata buka dah tak boleh tidur dah. Saya mandilah, buatlah apa nak sembahyang ke apa, memang macam tu lah. Tapi sebenarnya kita nak make sure bahawa kadang pukul 11 orang telefon lagi, pukul 12 pun ejen telefon lagi. Saya jawab je lah, saya tak ada masalah. Kalau saya lagi tersedar, saya jawab. Sebab purpose saya nak pastikan semua ejen boleh berjaya. Kau kena ingat tu, saya menjangkakan kalau kau tengok kita PKP first PKP bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7 still kita naik 4 kali ganda. Kalau kau tak prepare sekarang ni daripada segi listing, daripada update listing, saya sekarang ni kau ikut betul saya spend banyak gila lah untuk marketing. Saya bagi tahu staff saya bam. Call saya punya buyer punya profile dekat saya ni banyak dah. So saya jangkakan lepas PKP buka ni sale akan naik almost 4 kali ganda. Kalau orang yang biasa close kedua, lepas PKP ni boleh close 8. Betul cakap. Maksudnya korang kena prepare dari segi listing. Banyak je masa ni owner terdesak nak jual rumah. Kawan-kawannya post kat WhatsApp group, siapa nak jual rumah, ceritalah tak sama ada korang direct sale ataupun indirect sale, pulanglah pada korang. Tapi make sure semua orang tahu kita jual tanah. Semua orang tahu kita jual tanah. Okay. Kalau kita boleh maintain istiqamah benda tu, insya-Allah lah. Memang boleh buat lah. Okay. Apa ada soalan lagi ke? Teringat cerita seorang Chinese wanita yang umur 65 tahun. Tak paling hebat di Oriental lah. Betul lah, tu yang cerita tu Fatin. Kan dia kata top kan, Juman kata dia lah paling top sebenarnya kan. Dia boleh jual lebih daripada 10 biji sebulan kan. Maksudnya macam tu lah. Tapi korang jangan risau. Sebab dia dah mula awal, korang baru mula. Saya bagi korang setahun je. Ikut betul lah, kalaupun kita kata dorang ni hebat, sebenarnya apa yang kalau tim Perak lah, apa yang Fatin buat dengan Fahmi buat tu dah power dah. Apa yang Cikgu Faizah buat di Taiping tu sebenarnya dah hebat dah. Sebenarnya in term of sales sebenarnya kita lagi power sebenarnya. Cuma dari segi positioning dia, banner dia power, positioning dia di Facebook power. Jadi kau kena maintain lah. Facebook tu janganlah tengok baca orang punya, biar orang baca kita punya. Ini kau sibuk baca orang punya scroll. Baca, biar orang berminat baca kita punya Facebook tu. Mana Telegram, ada Telegram, gunalah Telegram untuk seeding, kumpulkan buyer dalam tu ke, share listing kita ke, boleh follow je apa leader buat. Okey. Ada soalan lagi yang nak tanya lagi sebelum saya tutup program kita malam ni? Saya rasa bagi saya satu okey, nak cari staff untuk newbie channel ya. Boleh je untuk cari staff ni, nak tahu purpose dia untuk cari staff ni buat apa. Kalau kita cari staff untuk bantu kita mudahkan, cari je sekarang ni banyak je. Kita tak semestinya bergaji, kita boleh buat dalam bentuk invoice. Invoice maksudnya dalam bentuk external vendor, tapi dia staff sebenarnya. Sebab mungkin kau tak ada syarikat lagi kan. Maksud dia buat kerja kita, setiap bulan dia bagi invoice, kita bayar gaji ke dia. Kalau saya ambil staff, kita nak bayar EPF, nak bayar SOXO, kan? Nanti kau dah terikat pula dengan apa? Dengan apa kerja. Jadi boleh je permulaan ni ambil je vendor, dia staff kita lah. Tapi kita bentuk dalam bentuk vendor, kita bagi kerja dekat dia. Kita tak bagi offer letter, kita bagi SOP. Skop kerja dekat dia tu, okey. Setiap pagi meeting lah, saya virtual office pun boleh. Kalau ada office, virtual office lah. Tapi the bestnya kalau kita ada office. Tu macam Cikgu Faizah, advantage dia ada office di Taiping. Dia punya own office lah, bukan office Nila Harto. Dia punya own office. Own dia punya workstation. Cik Fahmi dia ada own Maulana. Okay. Kalau di Penang memang kita ada office. Di Penang memang kita ada office di Kepala Batas. Saya pun start dulu daripada bilik saya. Dia jadi office. Kat bilik saya tu, bilik anak saya tu convert jadi office mula-mula. Saya ingat lagi masa tu sebab unit trust. Sebelum buat tanah. Banyak gila lah. Kita 3 bulan close beratus klien. Macam tu kan. Tapi macam tu fikir alamak. Jaga duit orang ni rasa macam amanah berat sangat lah. Kalau property ni senang. Kita dah tolong jual. Kita rasa lepas. Kalau unit trust ni kita rasa macam continuous amanah. Saya rasa macam tu amanah tu berat kat saya. Sedangkan komisen dah besar. Saya cakap dengan stop je lah. Kita surrender 115 file. 3 bulan kita buat. Surrender dekat leader. Fokus pada tanah. So bagi saya, dia tak kisahlah mana tempat korang buat apa tempat lah. Mula-mula kita buat dengan masa tim Perak dulu, kita meeting kat McDonald je pun. Meeting kat McDonald, mana ada kosong kita meeting. Itulah. Itu proses. Korang kena go through the process. Trust the process. Jangan benda nak buat tu terus perfect. Dia tak ada perfect pun. Dia perjalanan dia mesti ada proses untuk apa. Kejayaan tu mesti datang dengan kita bersedia dari segi mental, kita bersedia dari segi fizikal, kita bersedia dari segi kita punya kekuatan emosi dan spiritual. Kau bila sampai level sekarang ni bukan senang tau. Nak manage 500 ejen yang datang 1001. Pemahaman 1001, attitude 1001.
tanya berulang-ulang, benda tu proses lah. Bagi saya seronok benda tu. Saya trust, saya believe dia proses dan saya trust dia proses. Jadi benda tu akan berjalan sampai boleh berjaya lah. Okay, apapun saya doakan. Terima kasih kepada Azira yang kongsi pada malam ni. So ada tak kata-kata atas akhir Azira sebelum saya tutup dengan doa? Saya minta maaf kalau ada kekurangan dari perkongsian saya malam ni. So semoga semua boleh berjaya lah. Minta maaf ya. Jelas kot. Okey, terima kasih Azira. So kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan perkongsian Azira malam ni dapat manfaat, kita dapat ilmu sama-sama. Dan ilmu tu mudah-mudahan menjadi jariah untuk Azira di dunia dan berpanjangan akhirat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, dosa bapa kami, isteri suami kami, anak-anak kami, keluarga kami, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. Ya Allah, jika di antara kami ada yang sakit, kau sembuhkanlah ya Allah. Jika antara kami dalam kesempitan, kau lapangkanlah ya Allah. Jika di antara kami dalam masalah kewangan, kau arilah semua kewangan yang tak disangka-sangkakan ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami tahu ya Allah dengan dosa-dosa yang kami lakukan, ia yang salah satu sebab menjadi penghalang kepada rezeki kami ya Allah. Kadang-kadang kata-kata kami yang negatif juga menjadi penghalang kepada kami ya Allah. Kadang-kadang kami berfikir cara negatif juga menjadi penghalang untuk rezeki sampai kepada kami ya Allah. Jadi ya Allah, Engkau lah ya Fatah, bukalah Allah, bukalah minda kami menjadi minda yang lebih besar ya Allah. Kami ada mindset yang besar ya Allah. Cara kami berfikir cara yang positif ya Allah. Cara kami pandang ya Allah semua benda-benda yang datang dan untuk peluang ya Allah. Apa-apa yang kami cakap benda-benda yang baik-baik saja ya Allah. Apa yang kami kata menggambarkan bahawa kami insan-insan yang berjaya. Kami punya hati yang cekal, hati yang kuat untuk berjaya ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, Engkau lah ya Wahab ya Allah yang Maha menolong. Tolonglah usaha kami ya Allah, setiap malam kami adakan malam majlis-majlis ilmu ya Allah. Jadilah ia menjadi taman-taman syurga untuk kami ya Allah. Kerana dalam keadaan semasa ini kami boleh ada melalui Zoom ya Allah. Jadi jadilah pengkongsian malam ini pengkongsian yang bermanfaat untuk kami ya Allah. Kami tengok ramai dan kami yang masih mengimpikan kejayaan-kejayaan yang lebih besar ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, Engkau lah yang mujib ya Allah. Yang memakburkan doa ya Allah, makburkan impian-impian kami ya Allah, makburkan hasrat kami ya Allah, makburkan matlamat kami ya Allah, makburkan target-target kami ya Allah, supaya kami capai ya Allah apa yang kami nak senang di dunia dan kami senang di akhirat ya Allah. Seperti yang doa yang selalu kami baca ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ya Allah. Kami nak kejayaan di dunia dan kejayaan di akhirat. Dan kami yakin dan percaya ya Allah, kami nak merubah, kami perlukan ilmu ya Allah. Jadi apa yang kami kongsikan adalah ilmu-ilmu yang kami kongsikan setiap malam ya Allah, supaya kami dapat part praktikal ya Allah. Kuatkanlah Allah, Engkau lah ya Ba'is ya Allah, menaikkan semangat-semangat kami ya Allah, untuk kami kuat untuk berjuang ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau lah berkasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Tolonglah bantu kami, Engkau lah ya Razak ya Allah, yang Maha menggunakan rezeki, kurniakan kami rezeki seluas langit dan bumi ya Allah. Kalau yang Ghani yang Maha Kaya ya Allah, yang Muhni yang menggunakan kekayaan kepada kami ya Allah. Kalau yang Musawir ya Allah, yang Maha Kreatif, gunialah kreatif ya Allah cara berfikir kami di luar kotak ya Allah, supaya kami dapat merealisasikan semua impian-impian kami ya Allah. Ya Allah, Engkau lah ya Malikul Mulk ya Allah, Engkau yang mempunyai seluruh alam dan bumi ini milik-Mu ya Allah. Semua dengan izin-Mu ya Allah. Jika Engkau mamburkan doa-doa kami ya Allah, dapatlah kami merasakan kejayaan ini ya Allah. Tolong bantu kami sesama kami ya Allah, bagilah kami mendoakan sesama kami ya Allah. Kami terus istiqamah dalam berdoa sesama kami untuk terus berjaya ya Allah. Tolonglah bantu kami ya Allah. Tolonglah bantu kami ya Allah. Kami ni la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim ya Allah. Kami tak ada daya ya Allah, tak ada daya kami ya Allah. Semua daya, semua pertolongan-Mu ya Allah. Engkau lah ya Barik ya Allah yang mengatur perjalanan masa untuk kami ya Allah. Aturlah perjalanan masa sebaik-baik ya Allah. Bagilah setiap perjalanan waktu kami, setiap tindakan kami, seperbuatan kami ya Allah, sentiasa dibimbing dan dibantu oleh-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Kami bersyukur dengan nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Kami masih hidup lagi ya Allah, Kau masih sihat lagi, keluarga kami bersama kami ya Allah. Kami dapat bercakap, dapat mendengar majlis ilmu. Terima kasih ya Allah. Jadilah kami hamba yang bersyukur ya Allah. Sesungguhnya bila kami bersyukur, Kau tambahkan nikmat kepada kami ya Allah. Elakkan kami menjadi hamba yang selalu bermasalah ya Allah, yang kufur ya Allah. Kami takut dengan azab-Mu yang makin kuat, makin takut kami ya Allah. Tolonglah Allah, jadilah kami hamba yang bersyukur ya Allah.
Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buh wa a'udzubika min ghalabati dani wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, terima kasih tuan-tuan. Semoga malam ni insya-Allah, esok malam insya-Allah kita dengan Tuan Hakim daripada utara cerita balik macam mana Tuan Hakim boleh buat $1 million. Lusa kita ada dengan lawyer live di Facebook. Lepas tu nanti kita arrange balik. Kalau tuan-tuan masih lagi excited, siapa yang berminat untuk saya continue program ni, kalau tuan-tuan berminat, saya nak continue je. Saya ramai lagi speaker-speaker yang $1 million ni lah. Nanti saya buat survey lah. Kalau tuan-tuan berminat, saya tengok ramai muka-muka yang sama setiap malam ni sebenarnya. Kalau tuan-tuan berminat, nanti saya boleh continue je. Saya cuba cari speaker-speaker yang ramai, yang hebat-hebat lagi insyaAllah. Saya akan cari supaya apa kita dapat manfaat lah. Okey, terima kasih insyaAllah. Terima kasih semua insyaAllah. Terus istiqamah. Sebelum tidur ni bacalah surah Al-Mulk tuan-tuan, akhir zaman ni tak apa. Mudah-mudahan dengan kita baca Tabarakallazi itu insya-Allah Allah kita menjadi pendinding kepada kita di akhir zaman ni kan. Kita nak dunia dan juga kita nak di perpanjangan sampai akhirat. Insya-Allah tuan-tuan, bersama kena ingat apa yang kita fikir, apa yang kita kata, apa yang kita rasa, itulah yang kita akan dapat. Fikir positif, kata positif, hati kena baik, hati kena bersih, hati kena lapang dada. Peluang dan cabaran akan datang. Allah akan datang macam-macam dari pasangan, dari segi kawan-kawan. Jangan ambil hati dah tuan, next. Yang kecil hati, tak ada masa nak kecil-kecil hati dah. Kalau kecil hati, kita akan kecewa. Kita lapang hati, okey, Allah hantar orang untuk uji kita, kesabaran kita. Jadi kena ada lapang hati je malam ni. Terima kasih Hazirah. Doakan Hazirah terus berjaya insya-Allah. Bersama dengan suami insya-Allah dalam bidang apa pun yang buat. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa esok banyak umur kita. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji. Hazirah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Azira. Terima kasih Tuan Haji. Cik Mat. Terima kasih. Terima kasih Cik Mat. Terima kasih. Terima Terima kasih Cik Mat. Terima kasih Alia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua yang masuk. Okay. Fairuz Nur, terima kasih. Terima kasih Tuan Hakim. Terima kasih Cik Raja Nurul, terima kasih. Terima kasih Cik Eliza. Terima kasih Cik Azam.